أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya, dengan limpah kurnianya, sekali lagi kita dipertemukan yang berada di dalam tempat yang sangat mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dipilih sekali lagi untuk hadir mendirikan solat secara berjemaah. Dan masa yang ada sementara nak menunggu masuk waktu Isya ini, kita berada di dalam halaqah ilmu. Satu lagi tempat yang begitu hebat, yang begitu besar kurniaan kelebihannya, yang dijanjikan kebaikan yang begitu besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita berada dalam manfaat tersebut, berada dalam kebaikan tersebut sebagai bekalan yang terbaik untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak insya-Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Malam ni kita masuk pada bab yang baru, bab 56 pada muka surat 92. Ya, bab 56 muka surat 92. Bab haqqil jar, bab pada menyatakan hak jiran. Ya, baru ni kita dah masuk dah sedikit permulaan muqaddimah berkaitan tentang hak-hak jiran ni. Ya, jadi lepas daripada ni hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala lebih diberikan secara terperinci lagi tentang keutamaan-keutamaan untuk berbuat baik kepada jiran tetangga kita ni. Kita sampai pada hadis yang ke-103. 103 dah, 103 hadis dah yang kita baca dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Haddatsana Ahmad ibn Humaid qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Muhammad ibn Sa'd قال سمعت أبا زبية الكلاعي قال سمعت المقداد ابن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال لأن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمها الله عز وجل ورسوله
faqal li an yasriqa min 'asharati ahli abyat aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarih. Al-Miqdad ibnu Al-Aswad, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada sahabat-sahabatnya mengenai zina. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis ni, kalau kita tengok permulaan hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kan? Nabi tanya pada sahabat. Hadis ni ada kalanya kadang-kadang kita tengok makna hadis tu sahabat akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada kalanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Jadi banyak metodologinya. Kadang-kadang kalau kita tengok antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada sahabat, bukan Nabi nak minta jawapan daripada sahabat, tetapi antaranya adalah untuk Nabi menarik perhatian sahabat ketika tu. Ya, itu satu. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, Nabi sedang nak tarik perhatian. Dan cikgu-cikgu dekat sekolah lah, bila anak dia bising, anak murid dia bising dalam kelas, dia akan tanya soalan. Bila tanya soalan tu, orang akan tumpu perhatian, anak murid akan tumpu perhatian. Begitu juga Nabi SAW bertanya ni kerana nak menarik perhatian, supaya sahabat beri perhatian, beri fokus kepada baginda Nabi SAW. Dan yang kedua, tuan-tuan ibu ayah sekalian, bila mana Nabi SAW bertanyakan tentang soalan, dan soalan itu sebenarnya Nabi nak memberikan penjelasan, nak memberikan jawapan. Dan bila mana ada soalan dan ada jawapan, pastinya jawapan yang nak disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah suatu jawapan yang sangat penting, kan? Tanya soalan dulu, orang jawab. Kalau orang jawab tu betul, dia akan hurai balik, nak menunjukkan jawapan yang nak disampaikan oleh baginda Nabi SAW sangat-sangat penting dan perlu diberikan perhatian oleh semua. Itu berkaitan sahabat, dan begitu jugalah sampai kepada kita pada hari ini untuk kita ambil pengajaran daripada hadis ni. Apa yang Nabi tanya? Nabi tanya mengenai zina, ataupun difahamkan juga di sini tentang hukum zina, ya, hukum zina. Lalu para sahabat telah menjawab. Sahabat dah maklum dah ni, bila mana Rasulullah SAW tanya, sahabat pun jawab, haram, haram Allah dan Rasulnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, begitu juga Rasulullah SAW mengharamkan zina. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pengharaman zina ni adalah dalil yang qat'i, kan? Ijma'. Daripada Allah pun ada dalil pengharaman, daripada Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada dalil pengharaman. Malah dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, dekat zina pun Allah larang, apatah lagi kalau buat zina. Jadi di sini juga nak bagi kefahaman kepada kita bahawasanya apa-apa hukum hakam dalam agama ni perlu kita cari sudut ilmunya, perlu kita belajar, kan? Jangan ada orang ikut dan ikut suka, orang tu buat kita pun buat. Kita perlu belajar, perlu dalami kepada ilmu, dan mesti ada dalil nas syarak yang bolehkan sesuatu tu haram, yang bolehkan sesuatu tu halal. Tidak boleh sesuka hati dan sebagainya. Dan begitu juga niat utama Nabi nak ajar yang ini adalah hak jiran. Maka Nabi minta semua sahabat-sahabat tadi itu bersedia dulu, ya. Nabi nak cerita ni bukan cerita zina, kan? Bukan cerita zina sebenarnya, tapi Nabi nak cerita tentang perkara yang lain. Nabi mulakan dulu dengan muqaddimah yang lain, cerita yang lain, supaya sahabat-sahabat yang lain itu bersedia dan beri fokus kepada apa yang nak Nabi sampaikan. Lalu Rasulullah SAW bersabda bahawasanya berzinanya seorang lelaki dengan 10 orang perempuan
terlebih ringan dosa atasnya berbanding dengan dia berzina dengan isteri jirannya. Kalau kita tengok ayat ni macam seolah-olah benda tu macam boleh, kan? Nabi kata apa? Berzina dengan 10 orang perempuan yang lain lebih ringan dosanya berbanding dengan berzina dengan isteri jirannya. Baru nampak dah Nabi sebenarnya nak masuk kat sini tentang hak jiran. Baik. Pertama, makna tadi tu kalau kita faham secara literal seolah-olah kita kata, kalau macam tu hak ringan sikit berzina dengan orang lain lah. Di sini bukan nak menceritakan tentang mana yang lebih boleh buat, mana yang lebih tak boleh buat, bukan. Kedua-duanya dosa besar, kan? Dulu pernah kita bincang dalam bab dosa, dalam bab dosa-dosa besar ni, dosa besar pun ada tingkatan-tingkatannya. Jadi dalam bab dosa besar zina ni, dosa besar ni benda yang perlu kita elok lah. Dalam bab tingkatan dosa besar zina ni, bila mana berzina dengan orang lain ringan sikit berbanding hukumannya berzina dengan isteri jiran dia sendiri. Tu gambaran dia Nabi nak sampaikan. Maknanya dua-dua tu dosa besar, benda yang perlu kita elok. Cuma tahap dia tu hak dengan orang lain tu lebih ringan sedikit. Kemudian Rasulullah SAW bertanya balik kepada sahabat tentang hukum mencuri, kan? Para sahabat telah menjawab, haram Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Lagi sekali para sahabat menjawab tentang dalil qat'i yang menyatakan mencuri itu diharamkan oleh Allah dan juga Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda bahawasanya kalau dia mencuri daripada 10 rumah terlebih ringan dosa berbanding dia mencuri daripada 1 rumah jirannya. Sekali lagi, bukan nak beri faham tu boleh mencuri, tidak. Tapi dalam bab buat dosa besar tu, dosa besar dia mencuri kat rumah orang lain tu ringan sikit berbanding daripada dia mencuri harta jiran dia sendiri. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Faedah daripada hadis yang ke-103 ni. Yang pertamanya, hadis ini menunjukkan ancaman ataupun amaran yang besar supaya tidak mengganggu tetangga baik dengan perbuatan ataupun ucapan. Apa sahaja kita nak ganggu jiran kita dari sudut perbuatan kita ke, dari sudut ucapan kita ke, tetap dilarang secara besar, secara ancaman yang begitu dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa tadi itu berganda berbanding dengan orang yang bukan jiran. Maknanya jiran ni lebih kuat lagi kita kena buat baik kepada dia berbanding dengan orang lain yang bukan dikategorikan sebagai jiran. Yang kedua, salah satu hak tetangga adalah tidak dibuat takut dalam urusan harta ataupun keluarganya. Tadi Nabi cerita sudut tentang zina, kan? Zina dengan isteri jiran tu sangat-sangat besar berbanding dosa besar zina dengan orang lain, dosa besar juga, kan? Maknanya kena jaga dari sudut keluarga jiran kita. Dan juga sekali lagi Nabi ceritakan, Nabi highlightkan tentang kecurian, kan? Mencuri itu, perbuatan mencuri itu, mencuri ni adalah berkaitan dengan harta. Maka dari sudut ahli keluarga dan juga dari sudut harta pemilikan jiran menjadi keutamaan kepada kita untuk kita jaga dia. Inilah juga kalau kita belajar dari sudut maqasid syariah, kan? Tuan-tuan ibu ayah sekalian, hukum hakam yang ditetapkan oleh Islam kepada kita ni, setiap benda itu mesti menepati 5 penjagaan, 5, kan? Antaranya penjagaan agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. Kalau senang kita nak ingat, ANAKH, agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Jadi daripada 5 prinsip maqasid syariah ni, kalau kita tengok dari sudut hadis ni, Nabi SAW menyuruh kita jaga keluarga jiran kita ni, keutamaan jaga keluarga dia, dan juga jaga dari sudut harta dia.
Dua-dua tu termasuk dalam prinsip maqasid syariah tadi. Kena jaga hak keluarga dia dari sudut nasab keturunan, dan juga kena jaga harta dari sudut maqasid syariah tadi. Yang ketiga, hikmah daripada hadis ni juga, tetangga mempunyai hak yang besar yang harus dijaga dan diperhatikan dengan cara memberikan pelbagai bentuk kebaikan sesuai dengan kemampuan dan menjauhkan gangguan darinya. Maknanya dalam bab jiran ni kita kena ambil tahu, kan? Tengok sebelah rumah kita tu ada keperluan ke, kan? Ada tak cukup makan ke? Hari ni macam-macam, kan? Ada beras tak cukup lah, ada air tak ada lah. Semalam saya nak balik pun berhenti beberapa stesen minyak, semua tak ada air, tutup tandas, kan? Jadi benda-benda tu perlu kita tengok, ambil perhatian. Mungkin dari sudut keluarga kita cukup, tapi rupa-rupa tengok keluarga jiran kita ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita bantu. Hulurkan bantuan kepada mereka, kerana itu tuntutan dalam agama kita. Yang keempat, sebahagian perbuatan zina memiliki dosa yang lebih besar dan lebih buruk daripada perbuatan zina lainnya. Maksudnya di sini huraian hadis ni nak bagi tahu, dalam tingkatan dosa besar ni, zina sama zina pun dia ada lagi hak mana zina lebih teruk, zina yang lebih kurang sikit. Ya, kalau berzina dengan jiran tu lebih dahsyat. Sama juga dalam bab mencuri tadi, mencuri kepada jiran tu lebih dahsyat hukumannya berbanding mencuri dengan orang lain. Kedua-dua tak boleh, ya. Itu kefahaman yang nak diambil daripada hadis ni. Dan yang kelima, tujuan bandingan dosa ini untuk memberi kefahaman, ya, nak memahamkan diri kita, bukan untuk kita buat pilihan. Jangan salah faham. Kalau baca secara literal macam tu, seolah-olah macam boleh memilih. Tidak, ya. Hadis ni bukan untuk pilihan, tetapi untuk lebih kefahaman kepada diri kita, ya. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-103. Kita pindah hadis yang ke-104, bab yang ke-57. Bab 56 tadi dia ada satu hadis je lah. Jadi bab 57 ni pula bab yabda'u bil jar, bab pada menyatakan memulai dengan jiran, ataupun dalam urusan tu kita mengutamakan jiran kita, ya. Ada hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang keutamaan mengutamakan jiran ni. Hadis yang ke-104, haddatsana Muhammad ibn Minhal qal haddatsana Yazid ibn Zurai' qal haddatsana Umar ibn Muhammad an Abih an ibni Umar radhiyallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Seolah-olah macam sama, ya. Kalau tuan-tuan boleh rujuk balik juga hadis yang ke-101, 101 yang kita dah baca sebelum ni pada muka surat 90. Maknanya lebih kurang sama. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah Jibril berpesan kepadaku tentang hak jiran, sehingga aku mengira ia, yakni Jibril lah, akan memberikan hak waris kepadanya, yakni jiran. Baik, sebelum ni kalau kita tengok pada muka surat 90 tu, pada hadis 101, hadis yang maknanya lebih kurang sama dengan yang ni. Cuma sebelum ni Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dia bawa hadis yang ke-101 tu duduk bawah bab pada menyatakan pesanan tentang hak jiran. Tu sebelum ni. Sekarang ni Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dia bawa pula hadis yang maknanya lebih kurang sama, tapi daripada guru yang berbeza. Dia letak pula bawah bab pada menyatakan memulai dengan jiran. Maksudnya di sini fokus hadis ni bukan tentang buat baik lagi dah. Sekarang ni hadis ni Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala nak bagi tahu dekat kita semua tentang keutamaan, kan? Dalam bab banyak-banyak ni nak beri bantuan mana lebih utama? Utamakan jiran kita dulu, yang dinamakan jiran tu. Kita belajar dah sebelum ni, jiran ada 3 kategori tu, ya. Jiran yang merupakan ahli keluarga yang beragama Islam, tu paling utama. Yang kedua,
jiran yang merupakan yang beragama Islam, itu yang kedua. Yang ketiga, jiran yang bukan ahli keluarga, bukan orang Islam. Maknanya jiran yang bukan beragama Islam pun ada tuntutan untuk kita buat baik pada mereka. Jadi hadis ni nak menekankan tentang keutamaan. Kita perlu bagi perhatian kepada jiran kita dalam konteks hablum minan nas. Kadang-kadang kita lupa. Dalam bab ibadah kita, alhamdulillah kita jaga betul-betul, tapi kadang-kadang kita tak sedar ada jiran tetangga kita yang perlukan bantuan, tapi kita pinggirkan, kita tinggalkan mereka. Ia lebih kurang sama je maknanya. Baik, kita pergi satu lagi, hadis yang ke-105. Hadis yang ke-105 ni lebih kurang sama juga dengan 104, cuma dibawa cerita dulu. Ibu ayah sekalian, kita tengok sama-sama. Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Dawud ibn Syabur wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah ibn Amr annahu zubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li ghulamihi ahdaita li jarina al-yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Akhir hadis tu kan, akhir matan hadis tu maknanya sama je dengan hadis 104 tadi. Kalau ibu ayah tengok sekalian tengok akhir tu sama, tapi hadis 105 ni dibawa dulu cerita. Antaranya juga bila mana dibawa cerita ni untuk kita lebih faham lagi, dibawa lagi contoh-contoh untuk kita lebih memahami kan. Daripada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma bahawasanya telah disembelih seekor kambing untuknya. Ada orang sembelih kambing beri kepada Abdullah ibn Amr ni, dia pun dapat seekor kambing. Kambing ni tuan-tuan, pada zaman, nak cerita zaman sahabat, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah suatu makanan yang special lah kan, susah nak dapat. Jadi bila dapat ni teruja sangat-sangat. Dapat makan daging kambing ni susah nak dapat ni. Lalu bila mana ada orang sembelih diberikan kepada Abdullah ibn Amr, apa dia kata? Dia berkata kepada pembantu dia, dia panggil pembantu dia tu, sudahkah engkau berikan kepada jiran kita orang Yahudi itu? Ya, dua kali Abdullah bin Amr tanya pembantu dia, sudahkah engkau berikan kepada jiran kita orang Yahudi itu? Ya, antara dua kali pertanyaan, diulangi pertanyaan ni juga adalah merupakan kesungguhan. Banyak dah kita jumpa sebelum ni, bila mana diulang pertanyaan itu adalah merupakan kesungguhan. Maknanya nak sungguh-sungguh. Bukan tanya orang kata apa sampai ambil hati. Ada orang tanya ambil hati je kan, pelawa ambil hati ni tak. Bila tanya sampai 2-3 kali ni, sungguh-sungguh dia nak suruh bagi kambing yang orang bagi kat dia tu, hadiahkan kepada jiran dia, walaupun jiran dia tu orang Yahudi. Kalau disambung lagi, sudahkah engkau berikan kepada jiran kita orang Yahudi itu? Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah Jibril berpesan kepadaku tentang hak jiran, sehingga aku mengira ia Jibril akan memberikan hak waris kepadanya, yakni jiran. Ya, jadi makna akhir hadis tu lebih kurang samanya dengan hadis 104 dan juga dengan hadis 101, cuma dibawa dulu kisah. Baik, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya juga suatu faedah yang besar dalam hadis ni tentang akhlak. Bagaimana dibawa cerita oleh Ibnu Umar ni, Abdullah Ibnu Amr ni, dia tunjuk satu contoh tauladan yang baik kepada jiran dia, walaupun jiran dia tu adalah orang Yahudi. Sebab tu dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena sentiasa berfikir, ya, bermuhasabah, dan jangan sampai peluang ada tetapi kita tak rebut peluang sehingga kita merugikan agama kita. Bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berkembang? Antaranya disebabkan dengan adab dan juga akhlak. Ya, kita dah baca hadis-hadis dalam kitab Adabul Mufrad
ya, adab-adab ni. Dan kalau kita tengok hari ni betapa dahsyatnya masyarakat kita, nak golongan muda hari ni kadang-kadang dikesampingkan, diketepikan adab-adab dan akhlak-akhlak itu demi nak mengejar suatu populariti dan sebagainya. Ya. Banyak kita tengok ni dalam masyarakat, ya. Dengan media massa, media sosial dan sebagainya, buat sesuatu konten, buat apa-apa saja walaupun dengan menjatuhkan maruah. Dalam surah At-Tin kan Allah berfirman, manusia ni diciptakan ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Lepas tu kenapa ustaz ada juga manusia yang rendah maruah dia, rendah akhlak dia? Sebab dia sendiri yang milih nak duduk asfala safilin, duduk serendah-rendahnya. Ya, sanggup menggadaikan maruah kerana nak rebut keistimewaan habuan-habuan yang ada ke atas dunia. Saya semalam terlibat, macam semangat sikit malam ni, terlibat dengan konvensyen mu'allaf di Bangi lah, Institut Latihan Islam Malaysia. Jadi berkesempatan lah, mungkin Allah bagi kesempatan tu berjumpa dengan seorang orang Cina masuk Islam lebih kurang dalam 3 bulan baru. Konvensyen mu'allaf satu Malaysia lah, diadakan di Institut Latihan Islam Bangi tu. Jadi sempat berbual dengan dia. Dia kata apa? Dia kata kehidupan dia di Lembah Kelang, Kuala Lumpur lah. Dia tengok melalui pandangan dia, melalui pemikiran dia. Dia kata kuliah-kuliah agama, khususnya di Kuala Lumpur lah, kita semua ni boleh pilih je masjid mana kita nak pergi, kan? Hari ni macam-macam kuliah, boleh pilih, macam-macam boleh pilih. Tetapi dia kata yang paling-paling dahsyat sekali, dia tengok masih ramai lagi masyarakat Islam ni dari sudut akhlak, dari sudut adab amat-amat terkebelakang berbanding yang dia katalah dengan negara-negara yang negara tu bukan Islam tapi akhlaknya ke depan. Mungkinlah dia cerita dari sudut Tokyo dan sebagainya. Jadi dia nak menggambarkan dia masuk Islam, yang kita risau ni takut dia dah dapat hidayah 3 bulan tu, tapi bila dia tengok kenapa makin teruk masyarakat Islam ni? Kita risaukan yang tentang tu. Ya, ialah hidayah tu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbalik daripada kisah dan sejarah bagaimana Nabi SAW boleh menyebabkan orang terpikat dengan Islam ni, antaranya sebab akhlak dan juga adab. Jadi cerita balik kat dia, sebenarnya itu bukan masalah agama tapi masalah individu. Ya, ada orang, sebab tu kita bincang itu, ada manusia ni dia ada dua, kan? Dari sudut ilmu, dari sudut adab. Ada orang dia fikir nak ilmu saja, dia tinggal adab. Ramai orang ilmu dia ke depan, semua benda dia tahu, tapi dalam bab adab dengan ilmu tu seolah-olah tak sampai pun adab dia dengan ilmu yang dia ada tu. Dan ada orang dia ada adab bagus tapi dia tak nak belajar, ada juga. Tapi yang terbaik sekali yang kita nak dalam agama kita ni, adanya adab dan juga akhlak seiring. Mudah-mudahan ya, dengan keberadaan kita, kesungguhan kita untuk mengaji ataupun belajar hadis-hadis daripada Adabul Mufrad ini, ianya memberikan suatu muhasabah kesedaran kepada kita untuk lebih berakhlak yang terbaik dari sudut agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik pada hadis tadi, kesimpulan hadis yang menceritakan tentang bagi kambing dekat Yahudi itu, yang pertamanya dianjurkan bagi hadiah kepada jiran walaupun dia tu bukan Islam. Ya, kita bagi hadiah tu juga dapat pahala kepada kita walaupun dia tu bukan Islam. Kita bantu orang bukan Islam, kita buat baik dekat dia, tetap juga kita dapat pahala. Yang kedua, bila mana kita terima hadiah, maka balaslah dengan hadiah. Ya, contoh dalam kehidupan kita, jiran tetangga kita hari ni bagi sesuatu dekat kita, kita balas balik dengan hadiah. Dan dalam kitab syarah ni dia kata apa, seandainya kita tak mampu nak balas balik hadiah, kan? Jiran kita ni boleh kata tiap hari, tiap minggu bagi hadiah, ya Allah aku tak mampu ni, dengan duit aku pun tak ada dan sebagainya. Yang terbaik, perbanyakkan doa untuk jiran kita. Ya, kita terima hadiah tu, doa untuk dia, ya Allah doakan dimurah rezeki dan sebagainya. Cerita kat dia, Allah tak mampu dah nak balas tiap-tiap hari bagi ni, saya doakan awak sentiasa dimurahkan rezeki, ya, dirahmati Allah, diberkati kehidupan oleh Allah, dan ucapan jazakallah tu diperbanyakkan.
ya, doa untuk mereka. Ini anjuran di sebalik kesimpulan kefahaman daripada hadis yang ke-105 ini. Yang seterusnya, hadis yang ke-106. Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqul haddatsani Abu Bakr anna Amrata haddatsat annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu la yuwarrisu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah Jibril berpesan kepadaku tentang hak jiran sehingga aku mengira ia Jibril akan memberikan hak waris kepada jiran. Kalau kita tengok hadis ni ada 4 kali. 4 kali Imam Bukhari bawa makna yang sama. Ya, makna yang sama. Jadi antaranya juga pengulangan, kita ulang balik tadi, pengulangan hadis tu adalah disebabkan kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan untuk buat baik pada jiran. Itu satu. Dan yang kedua, metodologi ini juga bila mana Imam Bukhari bawa hadis yang maknanya lebih kurang sama, adanya juga di sini Imam Bukhari nak bagi tahu bahawasanya hadis yang maksudnya sama ni banyak dia terima daripada guru dia. Guru berlainan tu. Tuan-tuan tengok hadis 106, gurunya lain. 105, 104 pun Muhammad bin Minhal, gurunya lain. 101 Ismail ibnu Abi Uwais, gurunya lain. Ya, guru berlainan tapi makna hadis yang lebih kurang sama. Wallahu a'lam. Baik. Kita masuk bab yang ke-58. Bab yang ke-58, bab yahdi ila aqrabihim baba. Bab pada menyatakan pemberian kepada jiran yang terdekat. Kita baca sekali hadis 107 dan 108 ni, maknanya sama juga. Haddatsana Hajjaj ibn Minhal qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Imran qala sami'tu Talhah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarain fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minki baba. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia telah berkata, aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagiku 2 jiran. Aisyah kata, ya, bagi aku ni dekat rumah aku ni ada 2 jiran. Maka kepada siapakah antara keduanya yang perlu aku beri hadiah? Aku nak bagi hadiah ni, tapi hadiah ni tak banyak. Aku ada 2 jiran ni, yang mana aku nak bagi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kepada jiran yang pintu rumahnya, ya, pintu rumahnya paling dekat denganmu. Tengoklah antara 2 jiran ni, pintu rumah hak paling hak masuk rumah dia tu hak mana paling dekat dengan rumah kita ni. Baik. Kita pergi pada hadis 108, makna lebih kurang sama, ya. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Imran al-Jawni an Talhah ibn Abdullah rajulun min Bani Tamim ibn Murrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarain fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minki baba. Daripada Talhah ibnu Abdullah, seorang lelaki daripada Bani Ta'im ibnu Murrah. Ini diceritakan secara spesifik lagi. Siapa yang tanya tu, siapa yang datang tu. Seorang lelaki daripada Bani Ta'im ibnu Murrah. Orang lelaki ni yang meriwayatkan daripada Aisyah, dia telah berkata, aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagiku 2 jiran. Maka kepada siapakah antara keduanya yang perlu aku beri hadiah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kepada jiran yang pintu rumahnya paling dekat denganmu. Makna pun lebih kurang sama, ya. Hadis 108 dengan 107 berkaitan nak beri hadiah, nak buat baik adalah dengan jiran yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Baik. Ya, silakan. Ya.
Rumah teres pintu sama kiri kanan. Kena bagi dua-dua kot Haji. Okey, ustaz cerita ni dari sudut kefahaman hadis ya. Mungkin kalau praktikal kita tu satu rumah teres, kalau rumah flat ataupun rumah tinggi tu lebih kurang sama juga kan, kiri kanan. Lebih kurang sama juga. Kita tengok keutamaan lah. Cuma hadis ni nak ceritanya, kalaulah pintu tu lagi dekat itu lebih utama. Kalau sama tu mungkin dua-dua kena bagilah. Okey, baik. Kita tengok sedikit kefahaman daripada hadis ni, ya, faedah daripada hadis ni. Yang pertama, keutamaan muliakan jiran yang paling dekat. Kalau dekat-dekat dua-dua tu, dua-dua kena bagi dua lah kot. Kalau apa yang kita ada tu kena bagi dua-dua, ya. Keutamaan muliakan jiran yang paling dekat. Apa sebab? Diceritakan syarah pula. Sebab apa Nabi suruh bagi hak paling dekat ni? Kadang-kadang kita ni ada juga pilih rasa kasih sayang nak ambil hak jauh kan. Antara sebab yang dekat ni ialah orang yang lebih dekat ni, dia akan nampak dulu apa-apa kelebihan yang ada nak masuk rumah kita tu. Contohlah, kita buat balik, buat bekal, mungkin kiri kanan buat makanan, ya? Kiri kanan cibik buat masuk rumah. Mungkin orang rumah nombor 2, nombor 3 dia tak nampak, tapi orang sebelah rumah tu akan nampak dulu. Rumah sebelah ni nampak hari ni ada jamuan besar kan. Jadi sebab itulah keutamaan Nabi kata bagi hak paling dekat dulu, supaya nak jaga hati dia lah, ya, antaranya nak jaga hati dia. Yang kedua, kerana apa? Sebab orang yang dekat dengan rumah kita ni, kita kena buat baik dengan dia, kerana apabila kita dalam kesusahan dan nak memerlukan bantuan dan pertolongan, kita akan cari orang yang paling dekat dulu kan. Contoh berlaku apa-apa dalam rumah kita, ya, contohlah ada aksiden ke, ada serangan jantung dan sebagainya, nak pergi ke mana? Pergi rumah hak sebelah dulu kan. Orang kata apa, orang Terengganu kata pergi Jember dulu hak paling dekat, ya, pergi cari dulu hak paling dekat. Itu antaranya kena jaga hubungan jiran-jiran dengan dekat ni. Dan yang ketiga, kita beramal dengan ilmu. Dan yang keempat, dibenarkan bertanya kepada hukum yang ada manfaat. Ya, dalam bab ni ditanya berkaitan dengan hukum yang ada manfaat dalam kehidupan kita ni. Jangan sewenang-wenangnya bertanya kerana nak menyalahkan orang. Wallahu a'lam. Ustaz berhenti dulu setakat tu sampai hadis yang ke-108. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat untuk kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.